Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, teman sekali, marilah sama-sama oleh kitanya meningkatkan ketakwaan kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan Allah, baik secara sir ataupun secara liar. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kepada keluarga al-sahabat beliau sekalian, para tabi'in, ulama, muqaddimin dan mutaakhirin sekalian. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana kitanya maklumi bersama yang bahawa kitanya saatnya berada di alam dunia. Setelah kitanya berada di alam kubur, maka kitanya saatnya berada di alam dunia. Ketika kitanya berada di alam dunianya, maka berlakulah bab kitanya, iaitu hukum-hukum dunia. Iban hukum dunia iaitu dari hana kitanya kana, dari ubin kitanya karaya, dari tega kitanya ke lemah, dari lemah je ke tega, iaitu olehnya dari hudib jid ke hanali tawaba Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fanin, pemantang yang na di atas umurnya akan fana. Wa yabqa dzul jalali wal ikram, yang kekal adalah hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, budaya selaku orang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, wajib meyakini tanpa ragu sedikit pun bahawa setiap yang bernyawa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hanya saja kapan kematian itu akan datang, itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang depa pajang tayang tahu Allah Subhanahu wa taala. Bukti ji, tidak kalau nampak kat tepi hanya menulis tanggal tempat lahir, tapi tanggal kematian tayo, bulan kematian, tahun mati tayo hanya menulis nah. Merupakan merupakan rahasia Allah. Hanya orang yang depa pajang tengokkan tahu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, keadaan seluruh hamba Allah watai katanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nyana dua boh syarat. Adapun keadaan katanya, yang pertama husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Katanya sering dalam doa Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al ajalana husnil khatimah wa la taj'al ajalana misu'il khatimah.
Ya Allah, nutup ajai kamu dengan husnul khatimah dan baik nutup ajai kamu dengan suul khatimah. Apa maksud husnul khatimah? Maksud husnul khatimahnya baik di akhir. Pertama, selama iman. Yang kedua, mati kedanyo dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan husnul khatimah. Maka oleh kedanyo jamaah hamba Allah sejak dini oleh kedanyo harus mempersiapkan diri dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kedanyo detik-detik terakhir kedanyo waktu taubat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suul khatimah, iaitu buruk akhir. Menyong kedanyo umpamanya suul khatimah, yang berarti kedanyo mati dalam keadaan hanaget taubat Allah. Dalam arti kata kedanyo mendapat azab, siksaan sejak dalam alam barzakh sehingga di hari akhirat kelak. Jamaah hamba Allah, maka oleh kedanyo perlu membersihkan diri dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh kedanyo waktu umur kedanyo akan balik, ke akil balik, maka watenya ke kedanyo kan mulai kesihatan amal kebajikan kedanyo, olehnya amal kejahatan kedanyo kan mulai kesihatan oleh para malaikat. Bila get terbubut, get kebalah, hana get terbubut dan juga akan hana get pula kebalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana kita depa awak lahir mandum dalam alam bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir mandum dalam keadaan suci, bersih, hana noda, hana dosa membacut. Andai kata anak umit yang meninggal, wa Allah sebelum balik, yang bulat-bulat dalam syurga karena hana dosa dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada umit yang kadang-kadang orang kalau dia katanya baju kuto, pakaian kuto, tubuh kuto, hana glih lah orang tidak galon. Tapi hakikatnya anak umit yang bersih, putih, glih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hana dosa maksud. Maka jamaah hamba Allah, ngedanyo yang keraya, yang ke akil balik, nyo tentih hana sabar li lagi ada umit yang kedanyo hana galon. Apa sebab kedanyo jut ke kuto kembali, padahal kedanyo waktu lahir ka bersih putih, orangnya wakil tekaraya ka balik kedanyo ka kuto kembali. Dalam arti kata kedanyo ka mendosa baik dengan Allah adapun dengan manusia. Maka perlu oleh kedanyo tak bersihkan diri kembali supaya wo lagi tot lagi tajak menan waktu tahu Allah bila getot. Maka perlu oleh kedanyo untuk membersihkan diri supaya bersih kembali seperti semula. Jamaah hamba Allah yang berbahagia, maka dalam membersihkan dirinya oleh para ulama dibagi kepada penduduk macam. Yang pertama kedanyo harus tapeglih anggota zahir kedanyo, iaitu dengan cara tak bersihkan zahir kedanyo daripada hadas kecil dan hadas besar. Kedanyo wajib ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu terutama sembahyang surah semalam 5 waktu. Salah satu syarat untuk sah sembahyang kedanyo iaitu bebersih diri kedanyo daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka perlu oleh kedanyo tapeglih tu daripada hadas kecil dan hadas besar supaya mengasah ibadah kedanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka budak doa butuh ciro kedanyo, budak doa tung ismayang, budak doa mando junub, budak doa ra'i dan sebagainya, supaya sah ibadah kedanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kedanyo mesti tapeglih doa kedanyo, iaitu anggota 7 kedanyo. Mata kedanyo, gelenyu kedanyo, jaro kedanyo, kaki kedanyo, lidah kedanyo, perut kedanyo, maluang kedanyo,
merokon pama nak tubuk dosa, maka jino tak pergi kembali, tak taubat. Pu recha jaro kena yo. Pu nak cok nak gop, tanya pulang. Pu recha jaro kena yo. Pu nak dapat tu pagi gop, dapat tu kembali. Pu recha mata kena yo. Pu recha geliung kena yo. Pu recha babah kena yo. Tak pergi kembali. Supaya apa kan? Supaya terlepas kita daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita dianggap manusia yang adil. Adil dalam arti kata tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah mengekalkan dosa kecil. Menyodai raya mungkin naurung hanang kepuput. Tapi nyonya syawbit tetap cuma baik kekalkan tak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Mandu manusianya nak salah dan tip-tip orang yang membuat salah yang tim taubat. Jemaah hamba Allah yang berbahagia. Nyantai ingat kedua oleh kita. Ya Allah rangku peresia mata alun. Peresia kena nyulun selamanya. Melakai momlah tun ludip. Pu resia kaki lun, pu resia perut lun, pu nau lun pajuh dahara-hara, nau lun pajuh yang cumahat dan sebagainya. Tak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang geleh jemaah hamba Allah, kita harus tak pergi iaitu hati kita. Zahir. Hati kita. Lahir batin. Zahir tak pergi badan daripada najis, hadas besar kecil dan juga anggota rujuh kita. Batin kita adalah bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Innallaha la yanzuru ila surikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya kalon rupa kita dan harta kita, tapi yang kalon adalah hati kita dan amal kita. Amal kita pu betul tak bubut sesuai dengan syarat dan rukun. Oleh hati kita kiban. Na sifat ikhlas, na sifat tawadhu, na sifat zuhud, qanaah dan sebagainya. Yang kalon oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita terpegli hati. Karena hati tempat ingat Allah. Hati adalah tempat yang kalon oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bersifat dengan sifat yang hanagat dalam hati kita, maka kita dianggap juga orang yang berbuat mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allahnya ada dua. Na perintah lahir, na perintah batin. Larangan Allah juga ada dua. Na larangan lahir, na larangan batin. Perintah lahir tu. Perintah lahir kubur ibadah lahir. Itu maya, ibu sakit, ibu haji dan sebagainya. Perintah batin Allah Taala merintahkan kita supaya kita berbuat ibadah dengan ikhlas. Allah Taala perintah kita supaya kita bersifat dengan sifat tawadhu dan sebagainya. Menancit larangan, larangan lahir, larangan batin. Allah Taala larang kita berjudi, berzina, mabuk dan sebagainya. Larangan batin tu larang kita bersifat dengan sifat riya, dapat tiada hubung ibadah. Larang kita bersifat dengan ujub, dengki, ghadab, iaitu bengih. Larang kita bersifat dengan takabur. Larang kita bersifat dengan khianat dan lain sebagainya. Makanya perlu jemaah Allah. Ngampu dah perlu. Imam Ghazali kepegah perlu hati yang menzikir. Menyokong menzikir hang ni. Gudanya tak ibadah lahir-lahir mentang, tapi hati hana ada perlu. Nyo kepegah punakun sia-sia cit. Payah. Kadang-kadang orang sembahyang dah. Tapi embung bina
Mayangna puatana haji bina. Ujub bina punya. Dengki bina. Khianat bina. Bengah sebagainya. Benar Nabi berkata la taghdab la taghdab la taghdab. Lego ulang-ulang, baik bengah. Kita yo hanam berapa si payah dah bengah. Ibadah juga bengah pi juga. Ya, pakon karena hatinya tidak bersih. Ibadah kuat, khianatnya juga kuat. Pakon karena hatinya tidak bersih. Maka jemaah hamba Allah perlesi kita pergi hati kita yo daripada sifat-sifat yang tidak terpuji supaya kita bersifat dengan terpuji. Yang terakhir jemaah hamba Allah, katanya boleh terpilih rosid daripada roh katanya. Terpuji roh katanya iaitu rahasia yang dalam hati katanya, iaitu supaya katanya berterlepas daripada ghaflat, iaitu lalai daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang laginya ketingkap para wali Allah. Goknya kelalaian jangan kamu berbuat yang haram. Lalai pun goknya usahakan supaya baik ruh lalai bak tempat-tempat yang sia-sia, dan juga supaya baik ruh lalai hati bak ingat yang sia-sia. Usahakan doanya supaya hati selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iaitu mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Yang ketingkat para wali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hamba Allah, mungkin mentong yang dapat sampaikan simpulan ni melihat sama-sama oleh danyo terpilih roh setiap saat dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapan dan baca mentong tengok Allah dalam keadaan bersih lagi semula.